kita dah jumpa. Saya sebagai Guru Besar Siti Al-Ghazali mengucapkan terima kasihlah kepada semua ibu bapa yang hadir pada hari ini, sudi meluangkan masa untuk mendengar taklimat daripada pihak sekolah. Okey, untuk pengetahuan ibu bapa, PPT ni iaitu penilaian pertengahan tahun diadakan seluruh Siti Selangor, bukan Siti Al-Ghazali sahaja. Jadi peperiksaan ni dia selaras seluruh Selangor. Okey. Ya, saya terus pergi kepada agenda pertama iaitu info. Okey, untuk makluman ibu bapa, pihak sekolah telah memaklumkan kepada semua ibu bapa darjah 1, 1B, 1F. Mungkin ada yang tak perasan dalam WhatsApp. Jadi saya ingatkan baliklah bahawa suntikan imunisasi untuk darjah 1 adalah esok. Yang mana tarikh tu bukan kami yang minta, tapi tarikh tu adalah ditentukan oleh pihak klinik. Jadi pihak klinik yang telah memberikan tarikh demikian dan waktu demikian. Jadinya kami menyampaikan kepada ibu bapa lah, harap ibu bapa dapat menghadirkan diri dengan anak berkenaan, murid berkenaan pada waktu yang telah ditetapkan. Nanti bolehlah bawa surat apa yang diperlukan yang telah dimaklumkan oleh Ustaz Tamizi dalam grup. Apa-apa permasalahan boleh rujuk Ustaz Tamizi lah untuk suntikan imunisasi iaitu esok 14 hari bulan. Okey, yang kedua berkaitan dengan PTPR lah, seperti yang kita maklum Kementerian Pendidikan pun, Dr. Jidin pun dah maklum yang mana PDPR masih diteruskan sehingga kita raya haji lah. Senang cerita sampai cuti lagi sekali. Maksudnya 25 hari tu kita PDPR. Okay, namun di Siti Al-Ghazali ataupun Siti seluruh Selangor, kelas PDPR adalah seminggu lah, untuk minggu ni seminggu. Lepas tu fokus kepada peperiksaan, baru sambung kepada kelas balik. Okey, untuk bulan Jun nanti, bulan Jun iaitu bermula minggu ni lah, kelas hari Ahad tak ada. Namun hari Ahad tu diganti kepada hari Jumaat. Sepanjang waktu biasa pun hari Ahad tak ada. Jadi untuk bulan Jun daripada Isnin hingga Jumaat lah dia punya jadual. Okey. Saya teruskan kepada slide. Ini adalah taklimat yang mana untuk berkenaan tata cara penilaian pertengahan tahun. Okey, dekat sini sewaktu taklimat akan disentuhkan 10 perkara lah. Yang pertama pengenalan, yang kedua matlamat, yang ketiga penilaian, elemen penilaian, yang keempat tarikh penting PPT ni short form je lah, tarikh penting PPT. Yang kelima baru kita masuk kepada teknikal dia lah, soalan hafazan dan Al-Quran. Yang keenam soalan tarbiyah dan tahsin ibadah. Nombor 7 komitmen ibu bapa. Nombor 8 pengeluaran slip. Nombor 9 pra PPT. Dan yang ke-10 berkaitan dengan subjek, soalan subjek. Soalan subjek ni dia akan terbahagi kepada dua, iaitu arus perdana dengan linus. Apa tu nanti kita tengok kejap lagi lah. Okey, saya teruskan kepada pengenalan. Pengenalan yang mana susulan pengumuman Menteri Kanan Pendidikan bahawa PDPR akan bersambung lagi selepas 14 Jun, maka Siti Selangor telah memutuskan, di mana Siti Selangor telah memutuskan untuk menjalankan slide tak bergerak. Slide tak bergerak. Sekejap Oh, okey. Slide tak bergerak. Okey. Kalau macam ni nampak tak? Slide show okey kot, tak boleh? Besar sikit. Slideshow dia sangkut. Tadi slide dia lah. Saya buat macam ni lah. Ni nampak Okey, tak gerak. Okey. Sorry ya, tak perasan, saya baik bagi tahu. Okey, saya teruskan untuk pengenalan lah. Kenapa di pihak Siti Selangor ni membuat peperiksaan ni lah, memutuskan. Jadi selepas Menteri Kanan ni dia umumkan PDPR bersambung juga selepas 14 Jun, maka Siti Selangor telah memutuskan untuk menjalankan penilaian pertengahan tahun 2021 secara dalam talian. Sepatutnya bersemuka. Soalan tu dah siap dah sebenarnya. Tapi disebabkan bersambung PDPR,
Jadi soalan tu ditukar untuk kita periksa secara dalam talian menggunakan soalan yang telah digubal lah oleh guru-guru Siti seluruh Selangor. Okey, penilaian pertengahan tahun akan berjalan secara serentak dan selaras bagi seluruh Siti Selangor. Maksudnya peperiksaan ni bukan Siti Al-Ghazali sahajalah, dia serentak seluruh Selangor. Okey, matlamat. Okay, yang pertama, matlamat PPT ni adalah memastikan pengajaran dan pembelajaran iaitu di rumah PDPR tetap diteruskanlah. Jadi bila ada periksa ni, cikgu semangatlah dan murid pun semangat untuk belajar. Okey, yang kedua menjadi pushing factor dan motivasi kepada guru dan juga murid untuk menghabiskan silibus. Sepatutnya kita dah habis paruh tahun 50% dah silibus yang sepatutnya kena habis. Tapi kita fahamlah disebabkan kekangan dalam talian ni bukan mengajar macam bersemuka. Jadi guru-guru pun buat sekadar yang mampu dan murid pun boleh follow. Okey, yang ketiga yang mana hasil PPT ni adalah penilaian pertengahan tahun. Saya guna short form je lah. Hasil PPT dapat dianalisa untuk mengetahui tahap pencapaian murid. Untuk tahu tahap pencapaian murid mencapai silibus dan tahap guru memenuhi KPI tahun 2021. Okey, yang seterusnya untuk hasilkan slip lah. Bila kita periksa ada slip lah, slip peperiksaan yang standard untuk semua murid di Siti Selangor. Dan terakhir hasil analisa PPT akan menjadi postmortem. Akan menjadi hasil postmortem bagi separuh lagi sesi persekolahan kita. Bila kita dah buat periksa ni, kita guru-guru, ibu bapa boleh tengoklah macam mana pencapaian anak-anak untuk penggal pertama ni. Bila dah masuk penggal kedua, apa penambahbaikan yang perlu dibuat oleh di peringkat guru maupun murid sendiri. Okey, itu adalah sedikit matlamat dia lah. Okey, elemen penilaian. Apa yang akan dinilai? Di Siti dimaklumkan di Siti bukan dinilai 100% akademik sahaja, tapi ada dinilai perkara-perkara lain atau item-item lain. Okey, ini adalah item yang akan dinilai. Penilaian akhir tahun, pertengahan tahun, semua ini adalah selaraslah di seluruh Siti Selangor. Yang pertama, item yang pertama adalah subjek. Subjek ni termasuklah akademik, diniyah, matematik, sains, bahasa Arab, semua tu subjek. Kita hanya ambil 40% sahaja daripada keseluruhan. Contoh, ada 9 subjek. Jadi 9 subjek, satu subjek 100 markah kan. Jadi total dia adalah 900. Tapi dalam 900 tu kita hanya ambil 40% sahaja. Yang tu adalah item yang pertama yang dinilai. Yang kedua adalah hafazan dan Al-Quran. Hafazan dan Al-Quran tu yang halaqah lah, yang di bawah seliaan guru halaqah. Yang ni dikira sebanyak 25%. Item ketiga yang dinilai adalah tarbiyah dan adab. Tarbiyah dan adab ni pun dia sekali dengan halaqah. Yang ni pun dinilai sebanyak 25%. Dia ada penilaian dia macam mana. Yang keempat adalah komitmen ibu bapa lah. Maksud komitmen ibu bapa ni, contoh anak join PDPR, hantar kerja PDPR, tu contohlah. Macam lepas tu datang program pagi ni, tu antara salah satu item yang akan dinilai lah untuk bagi item komitmen ibu bapa. Yang ni 10%. Jadi keseluruhannya adalah 100%. Maksudnya walaupun murid tu, murid itu semua yang dapat A, tak semestinya dia akan dapat peratus tertinggi. Mungkin dia rendah dekat hafazan ataupun dia rendah dekat tarbiyah dan adab walaupun dia punya subjek tinggi. Jadi di Siti dia letak ini adalah item-item yang akan dinilai 100% total dia. Okey. Seterusnya adalah tarikh-tarikh penting. Tarikh-tarikh penting seperti yang kita maklumlah, bermula esok kita dah mula kelas 14 hingga 18 Jun. Minggu ulang kaji. Okey, minggu ulang kaji semua gurulah dan murid. 21 Jun hingga 2 Julai. Selama 2 minggu. Selama 2 minggu ni pelaksanaan PPT. Pelaksanaan PPT
subjek, tahfiz, Al-Quran, tarbiyah, adab. Ibu bapa semua tu lah. Jadi sepanjang 2 minggu tu akan berlangsungnya untuk pelaksanaan PPT. Okay, 22 hingga 8 Julai ni guru akan masukkan markah-markah. 12 Julai akan ada pembentangan daripada Siti Selangor. Nanti result semua tu Siti Selangor akan tengok lah. Yang mana pihak sekolah akan masukkan semua markah-markah murid ke dalam portal. Portal tu diselia oleh unit multimedia Siti Selangor lah. Jadi Siti Selangor boleh tengok markah murid-murid kita, sekolah Siti Al-Ghazali berapa dapat A, berapa yang tak dapat, berapa yang lulus, berapa yang gagal. Jadi kat situlah dia akan tengok. 14 hingga 16 Julai ni diskusi akademik. Yang ni kita akan maklum kemudian lah macam mana nanti. Okay, ni antara tarikh-tarikh penting lah. Okay, apa yang diselaraskan seluruh Siti Selangor, pra PPT ni macam yang saya maklum tadi adalah menggubah soalan. Sepatutnya soalan tu bersemuka. Tapi disebab keadaan semasa tidak mengizinkan untuk bersemuka, jadi soalan tu ditukar kepada borang Google, iaitu kita familiar dengan Google Form. Jadi dah buat, jadi tukar kepada Google Form. Dan insya-Allah dalam minggu depan kita laksanakan PPT. 21 hari bulan nanti laksanakan PPT. Lepas tu flow dia adalah semakan pemarkahan, masukkan data dan analisis dan keluarkan grade lah. Ni antara serba sedikit dia punya flow. InsyaAllah dia punya slip tu lebih kurang yang macam PAT, peperiksaan akhir tahun. Kalau peres yang lama, dia dah biasalah untuk periksa secara dalam talian ni, dalam talian. Sebab dia punya teknikal dia sama, lebih kurang je. Lebih kurang yang PAT tahun lepas. Cuma ada perubahan sedikit lah dari segi soalan apa semua tu. Okey, yang seterusnya adalah grade permarkahan. Grade permarkahan ni diselaraskan di seluruh Selangor. Yang mana yang ni dia gunakan grade yang diselaraskan di peringkat JAIS. Jadi dia guna yang ni lah, bukan dia guna yang KPM punya. Mumtaz, Jayyid Jiddan, Jayyid, Makbul, Do'if. Semua ni dia akan, di portal pun dia dah setting benda ni, nanti cikgu-cikgu akan print je lah benda ni untuk bagi kepada parents nanti untuk grade pemarkahan. Okey, seterusnya saya terus serahkan kepada Ustazah Sofia Salwa sebagai selaku JPK Tahfiz untuk membentangkan soalan hafazan dan Al-Quran, yang mana pemberatnya adalah 25% daripada markah keseluruhan. Okey, Salwa sedia? Sedia. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk ujian hafazan, saya akan bentangkan berkenaan dengan ujian hafazan dan Al-Quran lah. Okey, untuk pemilihan masa dan waktu mengikut kesesuaian dan ditetapkan oleh guru halaqah. Okey, jadi guru halaqah lah yang akan buat survey ataupun tetapkan masa dan waktu kepada ibu bapa lah. Okey, seterusnya seorang murid hanya perlu menjalani ujian hafazan sebanyak 1 kali sahaja. Okey, tak ada ulangannya, satu kali je lah setiap murid. Okey, seterusnya guru halaqah akan mengeluarkan senarai temu janji di dalam grup WhatsApp halaqah. Okey, untuk berkenaan dengan ujian halaqah ni, semuanya akan disurvey ataupun ditetapkan masa tu semua melalui grup halaqah masing-masing lah, grup WhatsApp halaqah. Okey. Seterusnya ujian hafazan Al-Quran boleh digabungkan dengan ujian tarbiyah dan adab bergantung kepada guru halaqah. Okey, dah maklum tadi kita ada ujian hafazan dan Al-Quran dan kita ada juga ujian tarbiyah dan adab. Jadinya sama ada guru halaqah nak buat ujian tu sekaligus, lepas ujian hafazan, ujian tarbiyah ataupun asing. Itu bergantung kepada guru halaqah lah. Okey, next slide. Okey, kaedah penilaian. Okey, untuk ujian hafazan dan Al-Quran ni, guru akan menilai berdasarkan aspek kelancaran, makhraj dan tajwid. Okey, markah keseluruhan adalah 100%. Okey, daripada 100% ni akan dikira dan diambil 25% lah sebagai pemberat tadi. 25% lah yang dimasukkan ke dalam
total markah penilaian untuk penilaian pertengahan tahun. Okey, seterusnya dinilai dari sudut hafazan surah dan bacaan nurul Quran atau bacaan Al-Quran. Okey, ujian ni ada ujian hafazan dan lagi satu ujian bacaan nurul Quran ataupun bacaan Al-Quran. Bagi murid yang baca nurul Quran lah. Dan bagi murid yang baca Al-Quran, kita akan uji bacaan Al-Quran. Okey, seterusnya. Okey, aspek penilaian. Okey, ada dua tadi kan, yang kotak biru tadi. Satu, kita nak uji hafazan. Dan yang kedua, nak uji penilaian untuk bacaan nurul Quran dan Al-Quran. Okey, ada dua kategori. Tengok kotak hijau tu. Yang pertama, kategori untuk Linus, iaitu untuk kelas 1B, 1F, 2F dan 3F. Okey, yang ni hanya untuk ujian hafazan dan Al-Quran saja. Yang dikategorikan Linus ni semua kelas 1B, 1F, 2F dan 3F. Okey, untuk penilaian hafazan, 3 soalan 15 markah hafazan surah. Seterusnya untuk bacaan nurul Quran, ada 5 soalan sebanyak 75 markah. Jadi total dia 100 markah. Okey, seterusnya darjah kelas 2B, 3B, 4B dan 5B. Untuk hafazan Al-Quran, 5 soalan 75 markah, 1 soalan 15 markah. Seterusnya untuk bacaan nurul Quran atau pembacaan Al-Quran, masing-masing 15 markah. Okey, jadi biasa darjah 2, darjah 3 ataupun ada juga darjah 4 yang masih baca nurul Quran. Jadi soalan dia daripada nurul Quran lah, 3 soalan. Kalau darjah 5 misalnya yang baca Al-Quran atau darjah 4, soalan daripada bacaan Al-Quran lah, 1 soalan lebih kurang 5 baris. Okey, next slide. Okey, seterusnya ujian tahsin ataupun bacaan Al-Quran dengan nurul Quran. Okey, seperti maklum tadi ada 2 silibus. Bagi murid yang baca nurul Quran, murid akan diuji secara sistem tebuk. Okey, bacaan baru, merangkumi bacaan baru, buku semasa dan juga bacaan lama, buku sebelumnya. Okey, ni contohnya seseorang murid ni, dia dah baca nurul Quran buku 1 sehingga muka surat 20. Jadinya guru tak suruh pembaca dari muka surat 1 sampai 20 tu. Guru akan tebuk. Contohnya 5 soalan tadi, soalan pertama muka surat 3, soalan kedua muka surat 7. Secara rawak lah. Macam tu. Dan contoh lain, murid B ni, contohnya dia baca nurul Quran 3 dah sekarang. Jadi soalan akan merangkumi nurul Quran 2 dan nurul Quran 3. Nurul Quran 3 soalan, nurul Quran 2 soalan. Jadi buku lama pun akan disoal juga. Okey, seterusnya silibus Al-Quran. Okey, ini bagi murid yang dah baca Al-Quran, darjah 3, 4, 5, yang dah khatam nurul Quran. Jadi soalan dia merangkumi surah yang telah ditahsin ataupun diajar oleh guru halaqah masing-masing. Okey, bacaan untuk ujian ini boleh melihat buku lah, buku nurul Quran dan mushaf atau mushaf Al-Quran. Bukan tanpa melihat lah sebab ni ujian bacaan. Okey, seterusnya. Okey, untuk ujian tahfiz Al-Quran pula, mengikut silibus hafazan yang telah ditetapkan, murid akan disoal surah-surah hafazan yang telah dihafal bersama guru halaqah. Sama ada hafazan semasa ataupun hafazan lama. Okey, yang ni maksudnya sepanjang tahun ni, termasuk hafazan yang daripada bulan 1 dululah. Okey, seterusnya kaedah tebuk diguna pakai bagi murid darjah 3, 4 dan 5. Okey, tebuk ni maksudnya sambung bacaan guru. Okey, guru akan baca soalan, baca surah di tengah-tengah, baca ayat tu, surah yang ayat di tengah surah. Ayat di tengah surah. Kemudian murid kena sambung. Contohnya guru baca surah Al-Masad, contohnya ayat 3. Sambung bacaan guru. Jadi murid kena sambung lah. Okey, seterusnya terdapat juga soalan dari awal surah. Contohnya sila baca daripada awal surah Al-Masad. Jadi murid kena bacalah daripada awal surah Al-Masad. Dan yang terakhir ada juga soalan, satu soalan sila teka ayat yang guru baca. Contoh guru baca satu surah dan murid kena teka surah apa, nama surah tu surah apa. Okey, seterusnya.
Okay, untuk silibus hafazan tahun ini merangkumi juzuk 30 daripada surah An-Nas. Kita start daripada belakang yang akhir sekali, surah akhir sekali, belakang sekali muka surat Al-Quran 604 sehinggalah surah An-Naba juzuk 30. Dan silibus hafazan ni bergantung kepada tahap murid masing-masing lah. Sebab ada yang dah sampai Al-Humazah, berbeza mengikut tahap kemampuan murid masing-masing. Jadinya ujian tu merangkumi merangkumi surah yang murid telah hafal sahaja. Okey, seterusnya. Okey, teknikal ujian. Semua ibu bapa diminta membuat temujanji ujian ataupun respon lah kalau guru buat survey ataupun tetapkan masa dalam grup halaqah tersebut. Okay, ibu bapa yang bekerja boleh berbincang dengan guru halaqah untuk menjalani ujian hafazan pada waktu yang sesuai. Misalnya guru bekerja, ibu bapa bekerja ataupun ada emergency case ke, kalau nak anjak tarikh ke apa boleh PM guru halaqah lah. Okay, seterusnya ibu bapa tidak dibenarkan untuk berada di sisi murid semasa ujian hafazan dijalankan dan tidak boleh sama sekali membantu murid ketika ujian. Ni ada ketegasan sikit lah. Tak boleh bantu murid waktu ujian halaqah. Kalau murid tu tak ingat ke apa, yang hanya boleh tolong waktu tu adalah guru halaqah je lah. Guru yang uji tersebut. Minta ibu bapa tak bolehlah bantu ya waktu tu sebab kita nak uji, kita nak nilai anak murid kita kan macam mana. Okey, seterusnya. Okey, kaedah pelaksanaan soalan hafazan dan Al-Quran medium melalui Google Meet. Yang ni terpulang kepada guru halaqah jugalah. Sama ada nak guna Google Meet ke, Zoom ke, WhatsApp video call ke. Okey, bilangan murid one by one. Masa bergantung kepada guru halaqah dan murid. Okey, setakat ni jelas ke? Ada nak buka soalan? Okey, setakat ni saja dengan ujian hafazan dan halaqah ni. Okey, saya serahkan kepada pengurusi majlis lah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sebelum kita meneruskan sesi pembentangan seterusnya, diminta kepada ibu bapa yang join ni untuk menulis nama anak-anak masing-masing dengan kelas. Sekiranya belum berbuat demikianlah, insyaAllah kehadiran hari ini kita akan rekod dalam markah penilaian ibu bapa, insyaAllah. Okay, kita terus kepada pembentangan tarbiyah tahsin ibadah dengan penilaian ibu bapa. Next slide. Okay. InsyaAllah saya akan membentangkan berkenaan dengan soalan tarbiyah adab tahsin ibadah. Pemberat bagi soalan tarbiyah adab tahsin ibadah ni adalah 25% daripada markah keseluruhan yang diberitahu oleh guru besar tadi. InsyaAllah slide seterusnya. Okey. Apa yang dinilai semasa pembentangan ataupun penilaian tarbiyah dengan tahsin ibadah ni, penilaian sepenuhnya oleh guru sepanjang sesi pembelajaran daripada awal tahun persekolahan. Okey, tengok kriteria dan perkara yang dinilai. Yang pertama, pengurusan diri. Okey, yang kedua, adab menuntut ilmu, fokus kepada PDPR lah, adab menuntut ilmu. Okey, yang ketiga, tindak balas pembelajaran. Yang keempat, nilai dan interaksi sosial. Okey. Dan insyaAllah kriteria yang disebut ni akan ada pendidikan lah. Guru-guru akan dapat satu orang untuk isi markah belajar melalui kriteria yang ditetapkan. Okey, seterusnya. Next slide. Okey, yang kelima, tahsin ibadah. Tahsin ibadah ni kita buat ujian secara lisan yang mana guru halaqah akan tanyalah contoh rukun wudu, maknanya pelajar akan sebut apa rukun wudu.
rukun solat, bacaan solat, bacaan Al-Fatihah, baca tahiyat, dan setiap kategori-kategori ini akan ada markah lah. Dalam masa seminggu ni boleh lagi untuk membetulkan bacaan anak-anak masing-masing ataupun ingatkan balik rukun-rukun wuduk, rukun solat. InsyaAllah semoga dipermudahkanlah. Okey, seterusnya markah penuh adalah 3 komponen soalan. Komponen A iaitu adab. Maknanya dalam tu adalah adab kepada guru, apa yang dibuat dalam kelas semasa guru mengajar. Adalah pendetilan-pendetilan tu ada dalam borang yang diberikan kepada guru. Okey, komponen B tarbiyah. Ni tahsin wuduk. Maknanya kita tanyalah rukun wuduk macam mana, bacaan, niat wuduk. Okey. Dan seterusnya komponen C, komponen tarbiyah. Komponen tarbiyah ni kebanyakan soalan daripada solat lah, rukun solat, bacaan solat, bacaan Al-Fatihah, bacaan tahiyat. Kalau yang lebih sikit, yang besar sikit, kita tanya bacaan kunut. Ni ramai yang belum ingat. Okey, next slide. Okey, kaedah pelaksanaan sama macam halaqah tadi, yang mana kita ikut kepada kesesuaian guru halaqah masing-masing lah. Yang mana dia boleh pilih nak ambil medium, Google Meet, Zoom, WhatsApp, Google Call. Maknanya boleh deal dengan parent masing-masing. Okey, yang kedua bilangan murid. Maknanya buat temu janji dengan ibu bapa seorang demi seorang lah. Kita galakkan seorang demi seorang untuk tidak terganggu semasa ujian dilaksanakan. Sama juga masa, maknanya ni bergantung kepada guru halaqah. Kalau kat dalam slide ni kita tetapkan 8 hingga 10. Cuma boleh deal dengan guru halaqah, pilih waktu yang sesuai. Maknanya dua-dua free lah. Okay, next slide. Okay, contoh kaedah pelaksanaan. Yang pertama, guru halaqah melaksanakan ujian bersama dengan ujian halaqah dalam satu-satu masa. Ni cadangan lah. Maknanya dia buat sekali terus. Buat ujian halaqah dulu. Yang kedua, baru buat ujian tarbiyah dan tahsin ibadah. Okey, tu cadangan yang pertama. Untuk cadangan yang kedua, guru halaqah mengasingkan waktu ujian halaqah dengan ujian tarbiyah pada waktu yang berbeza. Maknanya ni mengikut kesesuaian. Mungkin tak nak lama ke, mungkin emosi pelajar tu akan terganggu disebabkan waktu ujian yang lama. Jadi dia asingkan antara ujian halaqah dengan ujian tarbiyah. Mungkin ujian halaqah ni kita ambil masa dalam 20 minit ataupun 30 minit dah. Ujian tarbiyah pun makan masa juga. Jadi guru halaqah fikir benda tu boleh menyebabkan emosi budak terganggu. Jadi dia asingkan. Ataupun guru halaqah fikir mungkin darjah 5 dah sesuai untuk buat ujian halaqah dengan ujian tarbiyah ni sekali. Jadi dia sekalikan je. Jadi ni bergantung kepada guru halaqah. Okey, yang ketiga, semua di atas bergantung kepada perancangan guru halaqah masing-masing. Seterusnya. Okey, saya sentuh sikit berkenaan dengan komitmen ibu bapa. Pemberat komitmen ibu bapa ni dia berbeza dengan pemberat tarbiyah tadi. Kalau kita tengok pemberat tarbiyah tadi 25% ataupun 25%. Tapi pemberat ibu bapa ni 10% daripada markah keseluruhan. Jadi penting juga sekiranya pemberat daripada ibu bapa 10% ni tiada, jadi 90% je lah markah. Tak dapat markah penuh dalam markah keseluruhan peperiksaan pertengahan tahun ni. Jadi ni adalah penting untuk komitmen ibu bapa. Okey, penilaian komitmen ibu bapa 10%. Komponen komitmen ibu bapa dinilai oleh guru kelas. Okey, yang pertama menghantar penilaian tingkah laku murid. Jadi ni guru kelas akan isi dan hantar penilaian tingkah laku murid. Ni boleh akan dinilai dalam proses PDPR hari itulah. Masuk ke tak kelas, buat apa dalam kelas, duduk elok-elok ke tak, ganggu tak pembelajaran ketika itu. Jadi ni guru-guru akan nilai. Okey. Yang kedua, memastikan anak mengikut pembelajaran ataupun e-learning lah.
Ni wajib lah, maknanya sekiranya kita nampak pelajar tersebut banyak tak masuk kelas, mungkin markah pada penilaian komitmen ibu bapa ni akan berkurang lah, mungkin 5%. Jadi ni kita serah kepada guru untuk nilai. Okey, yang ketiga, memastikan anak menghantar tugasan ketika PDPC ataupun pembelajaran dijalankan. Jadi ada kerja-kerja yang guru berikan, jadi kita akan nilai juga macam mana dari sudut hantar kerja tu. Ada ke tak, hantar ke tak. Jadi ini termasuk dalam kategori markah tu. Okay, yang keempat, ibu bapa mengikuti program yang disusun oleh sekolah. Macam program hari ni lah. InsyaAllah semoga markah kita banyak lah bagi guru yang ataupun bagi ibu bapa yang join program pada hari ini, insyaAllah. Okay, saya rasa sekadar tu di peringkat pembentangan tarbiyah tahsin ibadah dengan penilaian ibu bapa. InsyaAllah semoga ujian kita berjalan dengan lancar. Jadi boleh berhubunglah dengan guru halaqah masing-masing untuk menetapkan waktu bila-bila semasa ujian dilaksanakan pada minggu hadapan, insyaAllah. Saya serah kepada Guru Salih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dengar? Dengar. Okay. Anda teruskan kepada untuk slip lah. Untuk slip, tadi dah Ustazah Sofia Salwa dah bentangkan berkaitan dengan hafazan. Yang mana hafazan dan Al-Quran merangkumi 25%. Kemudian Ustaz Tamizi membentangkan berkaitan tarbiyah dan adab yang mana merangkumi 25% dan juga komitmen ibu bapa dalam 10%. Jadi anak akan sentuh 40% lagi dekat mana. Okey, untuk pengeluaran slip ni slip peperiksaan lah. Okey, pengeluaran slip ni guru kelas atau guru subjek akan masukkan ke dalam portal. Yang ni sekadar untuk maklumat ibu bapa lah. Jadi slip tu akan di-generate dalam portal lah. Bukan kami buat manual. Maksudnya benda tu daripada portal Siti Selangor. Saya tak baca lah yang ni. Sekadar untuk makluman je. Okey, pra-PPT. Pra-PPT ni maksudnya persediaan lah. Persediaan yang perlu untuk menghadapi PPT. Okey, yang pertama pihak sekolah berharaplah murid-murid ni ada bersama ibu bapa ataupun penjaga. Kalau dia duduk kampung pun ada penjaga yang boleh guide dia untuk mengambil pressure PPT. Sepanjang minggu penilaian pertengahan tahun. Jadi maksudnya kalau ada anak-anak yang ada duduk dengan datuk nenek ke dengan mak saudara, pak saudara pun tak ada masalah. Tapi pastikanlah dia anak-anak ni dapat mengambil peperiksaan PPT dengan sebaiknya. Seperti yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah lah. Yang kedua, menyediakan keperluan dan peralatan yang secukupnya untuk murid menjawab peperiksaan dengan baik. Sama ada komputer ke, laptop ke, telefon pun tak apa. Sebab Google Form ni dalam telefon pun boleh buka. Dan kemudahan internet lah untuk mengakseskan soalan peperiksaan. Diwajibkan untuk sign in Google account. Sebab bila nak guna Google Form, dia perlu sign in Google account. Okey, pada peralatan yang digunakan semasa menduduki peperiksaan. Okey, yang seterusnya wajib install. Wajib install font Jawi, Arabik pada komputer atau telefon bimbit bagi membolehkan anak-anak untuk menjawab soalan Jawi dan bahasa Arab. Okey, untuk font Jawi bukan soalan Jawi sahaja. Semua subjek-subjek diniyah. Semua subjek-subjek diniyah perlu perlu dijawab menggunakan font Jawi lah. Contoh tajwid ke, fiqh ke, mesti guna font Jawi. Bukan tulisan Rumi lah, ABC lah. Maksudnya huruf Rumi. Okey. Untuk teknikal macam mana tu, insyaAllah kami akan bagi guideline lah. Dia punya guideline macam mana nak install. Kalau murid lama mungkin dah familiar. Mungkin untuk murid-murid baru ni gagahlah sikit, tak apa, nanti boleh rujuk guru PIC yang akan install font Jawi dengan bahasa Arab ni untuk tanya nanti. Okey, yang seterusnya masa menjawab. Ni untuk khas untuk soalan Google Form lah. Masa untuk menjawab peperiksaan adalah seperti yang dinyatakan dalam jadual, iaitu 2 jam untuk semua subjek. 2 jam ni adalah untuk soalan yang jenis Google Form, borang Google tu. Kalau kalau yang
Google Meet apa semua tu, iaitu depend kepada guru yang PIC tu lah. Tapi kalau yang Google Form tu yang jawab ABC subjektif, soalan objektif subjektif tu, masa menjawab hanya 2 jam. Okey. Okey, semasa pelaksanaan PPT. Okey, semasa pelaksanaan PPT seperti yang tahun lepas juga, WhatsApp kelas akan dikunci lah. Maksudnya pihak sekolah sahaja yang boleh membuat sebaran maklumat supaya maklumat yang disebar tu tidak tertinggal jauh. Sekiranya ada ibu bapa yang ingin berurusan atau bertanya pada hari berkenaan, boleh rujuk kepada guru subjek masing-masing. Guru subjek pada hari itu. Contoh hari Isnin subjek bahasa Melayu yang biasa. Jadi boleh terus rujuk kepada guru subjek bahasa Melayu untuk sehari tu. Contoh Selasa matematik. Rujuk pada guru subjek matematik pula. Jadi guru subjek yang akan bermainkan peranan adalah ataupun PIC lah kita panggil, hari-hari peperiksaan tu. Kalau subjek matematik, cikgu matematik lah yang akan uruskan untuk grup WhatsApp tu. Okay, yang seterusnya sebaran link Google Form lah. Sebaran link Google Form akan dihantar 1 jam sebelum ujian bermula, iaitu kalau ikutkan ujian Google Form ni bermula 12.30. Nanti kita tengok jadual dia macam mana. Okey, sebaran guru subjek lah seperti yang saya beritahu tadi, guru subjek yang akan bertindak untuk dalam kumpulan WhatsApp kelas tu. Okey, seterusnya guru subjek akan berada dalam keadaan bersedia daripada pukul 9 hingga 10 malam lah pada hari tersebut sahaja. Kalau cikgu tu mengajar bahasa Melayu, cikgu bahasa Melayu je lah yang akan bersedia pada hari tersebut daripada pukul 9 sampai pukul 10. Tetapi daripada pukul 9 hingga 10 ni adalah waktu-waktu rehat guru. Itu nanti kami akan sebarkan melalui dokumen nanti. Dah lengkapkan dokumen tu, pihak sekolah akan sebarkan. Ada waktu-waktu yang untuk rehat cikgu lah. Okey, lepas peringatan 2 jam sekali, nanti guru-guru akan peringatkan lah mana-mana murid yang belum jawab, boleh jawab soalan melalui Google Form tu. Okey, untuk soalan subjek, ni lah yang 40% tu. Pemberat adalah 40% daripada markah keseluruhan. Ini adalah soalan subjek. Okey, untuk makluman, untuk subjek ni dia terbahagi kepada 2 kategori. Yang pertama arus perdana, yang kedua adalah Linus. Okey, arus perdana secara konklusinya lah. Arus perdana ni ke semua kelas Al-Batuta. Semua anak-anak yang kelas Al-Batuta tu adalah arus perdana. Yang mana dia punya peperiksaan nanti mengikut silibus PPT, yang mana bahasa Melayu, sains, DI akan masuk dalam peperiksaan nanti adalah 40% daripada keseluruhan topik. Contoh bahasa Melayu ada 20 topik, yang akan masuk dalam peperiksaan 40% je. Kalau matematik hanya 30% sahaja daripada keseluruhan topik. Okey, untuk semua subjek diniyah, Jawi ke, Imlak ke, Hot ke dan Fiqh, Imlak, semua-semua tu yang berkaitan dengan diniyah adalah 40%. Jadi untuk arus perdana, dia punya silibus akan masuk peperiksaan mengikut persen-persen ni. Okey, kalau untuk Linus ke semua kelas Al-Farabi. Jadi boleh fahamlah kat sini. Untuk arus perdana ke semua kelas Al-Batuta. Dia akan ikut silibus-silibus ni. Okey, kalau untuk Linus, semua kelas Al-Farabi. Tetapi bukan semua kelas, bukan semua subjek murid dalam kategori Linus. Contoh dia ada, contohlah ada 10 subjek. Bahasa Melayu, sains, matematik. Mungkin subjek bahasa Melayu sahaja akan menggunakan peperiksaan Linus. Maksudnya menggunakan soalan Linus. Tapi soalan sains dia akan menggunakan arus perdana. Nanti saya akan tunjuk dia punya jadual lah. Jadi untuk kelas Al-Farabi ni, ibu bapa kena tengok lebih sikit lah. Sebab dia punya soalan tu lain. Kalau arus perdana ni, dia sama je. Dia tak bertukar-tukar dah. Kalau Linus ni, dia ada 2 jenis kategori soalan. Contoh 3 Al-Farabi. Murid itu akan jawab soalan jenis arus perdana. Dan dia juga akan jawab soalan jenis Linus. Dua kategori lah penilaian dia perlu jawab mengikut subjek yang terlibat. Okey, silibus PPT ditetapkan oleh unit Linus Siti Selangor.
Tapi tak dia punya silibus tu tak payah lah maksudnya. Memang tahap murid-murid yang Linus ni. Okey, yang seterusnya ini adalah subjek yang dinilai. Ni subjek yang dinilai untuk semua kelas. Maksudnya daripada darjah 1 hingga darjah 5. Semua sama. Okey, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, bahasa Arab. Seperti mana yang belajar waktu PDPR lah. Jawi, okey, untuk darjah 1, darjah 2 tak ada imla dan akhad. Untuk darjah 1, darjah 2 tak ada imla dan akhad. Jawi, imla, akhad ni adalah darjah 3, 4, 5. Disekalikan macam tu. Lepas tu tajwid, sirah dan akhlak fiqh ni pun 3, 4, 5. Jadi ini adalah semua subjek yang akan dinilai sepanjang PPT nanti. Okey, jadi semua anak-anak yang Al-Batuta tadi, dia akan follow yang ni lah. Jadi soalan dia merupakan kategori arus perdana. Yang ni, untuk semua Al-Batuta. Okey, kalau untuk kelas Linus, ni, subjek yang dinilai dan kategori penilaian. Okey, kat sini pihak tim akademik telah buat secara ringkas macam ni lah. Okey, untuk satu Al-Farabi, bahasa Melayu dia akan ambil peperiksaan Linus. Bahasa Inggeris Linus, matematik pun Linus. Sama juga dengan dua Al-Farabi. Tetapi untuk subjek sains, dia akan menggunakan kertas peperiksaan arus perdana. Dia ada beza kaedah Linus dengan kaedah arus perdana. Sekejap lagi saya akan terangkan. Okey, jadi bahasa Arab pun sama. Darjah 1 Al-Farabi, 2 Farabi, dia akan menggunakan kertas peperiksaan arus perdana. Jawi, dia akan guna kertas peperiksaan Linus. Untuk 3 Al-Farabi, hanya 2 subjek sahaja menggunakan soalan Linus, iaitu bahasa Melayu dengan Jawi. Yang selebihnya adalah menggunakan bentuk soalan arus perdana. Jadi ibu bapa yang ada anak 1 Farabi, 2 Farabi, 3 Farabi ni dia perlu teknik lebih sikit lah sebab dia berlainan. Dia punya cara kaedah untuk ujian tu. Okey. Ni settle yang ni. Okey, jadual. Jadual ni saya hanya tunjuk contoh sahaja. Nanti insya-Allah esok ke akan disebarkan dokumen yang lengkap. Okey, jadual penilaian ini adalah contoh jadual untuk kelas Al-Batuta. Contoh jadual untuk kelas Al-Batuta. Okey, kalau tengok kat sini saya besarkan sikit. Okey. Al-Batuta ni maksudnya kelas yang akan ambil peperiksaan secara arus perdana sahaja. Okey, contoh hari Isnin, kalau tengok jadual di sinilah, Isnin, mata pelajaran Al-Quran Tahfiz, Tarbiyah Adab Fleksibel. Ni macam Ustaz Sofia dengan Ustaz Tamizi beritahu tadi, bergantung kepada guru halaqah. Okey, pukul 9 hingga pukul 12 tengah hari, di sini adalah lisan bahasa Melayu. Lisan bahasa Melayu. Jadi murid pada pukul 9 ke 12 tu akan diuji lisan bahasa Melayu. Pukul 12.30 hingga 10 malam bahasa Melayu. Okey. Apa beza lisan bahasa Melayu dengan bahasa Melayu? Kaedahnya, lisan bahasa Melayu ni guru akan PM secara personal lah. Guru akan PM secara personal murid-murid untuk buat ujian lisan. Ujian lisan tu hanya 5 soalan sahaja setiap murid. Okey, untuk bahasa Melayu kat bawah ni pula yang tengah hari sampai malam ni adalah soalan berbentuk Google Form. Jadi murid tu boleh jawab bila-bila masa daripada pukul 12.30 sampai pukul 10. Tetapi sekali jawab hanya diperuntukkan masa 2 jam sahaja. Jadi kat sini saya minta ibu bapa supaya anak-anak jujur lah. Kalau dia tak dapat jawab, tak apalah, dia tembak lah setakat mana dia boleh jawab. Kalau jangan ibu bapa yang bantu jawabkan untuk anak-anak supaya guru-guru nampaklah setakat mana anak-anak faham apa yang diajar sepanjang PDPR maupun bersemuka sebelum ni. Jadi kita biarkan anak-anak menjawab sendiri. Tetapi bahagian teknikal lain ibu bapa boleh tolonglah, tapi jangan tolong bagi jawapan. Jawapan tu je. Okey. Dan lagi satu untuk lisan bahasa Melayu, contoh dia bergantung kepada guru subjek juga. Contoh bahasa Melayu, saya mengajar, contohlah bahasa Melayu 3B ni saya mengajar contoh. Tapi dalam masa yang sama dalam kelas 3B saya mengajar sains juga. Jadi cikgu-cikgu subjek bahasa Melayu ni dia boleh gabungkan
dia boleh gabungkan dengan subjek lain yang dia mengajar. Contoh hari ni untuk siapa? Contoh Anas Irfan. Contohlah Anas Irfan, Ustazah tetapkan pukul 9 untuk lisan bahasa Melayu dan sains. Sebab sepatutnya kat sini lisan bahasa Melayu, tapi dia cikgu tu mengajar sains juga. So dia boleh sekalikan untuk memudahkan. Tapi benda tu adalah bergantung kepada guru lah macam mana. Apa-apa boleh tanya guru subjek. Okey, ni adalah contoh lah. Okey. Untuk darjah 1 dengan darjah 2, darjah 1 dengan darjah 2 sahaja boleh dibacakan soalan. Bukan diberi jawapan, dibacakan soalan. Termasuk soalan jawi apa semua tu lah. Tetapi darjah 2, 3, 4, 5 tidak boleh dibacakan soalan. Jadi kena biar je murid tu baca sendiri. Dia pandai tak pandai baca, kat situlah kita boleh tengok setakat mana kemampuan dia. Tetapi untuk murid darjah 1 ni, pihak sekolah benarkan lagi untuk ibu bapa bacakan soalan. Tapi jangan sampai baca soalan terus bagi jawapan. Jadi nanti pandai-pandai lah ya. Okey. Okey, untuk seterusnya ni contoh adalah jadual untuk kelas Al-Farabi. Kelas Al-Farabi dia lain sikit. Yang mana jadual dia ada catatan dekat sebelah sini. Catatan ni adalah merujuk kepada dia perlu ambil periksa apa. Linus ke arus perdana. Kalau contoh dekat sini, hari Isnin. Ni kelas 3 Al-Farabi. Contohlah, ni jadual 3 Al-Farabi. Okey, Isnin. Okey, jadual dia macam biasa, sama sahaja, fleksibel. 9 hingga pukul 12 bahasa Melayu bertulis. Pukul 12.30 hingga 10 malam lisan bahasa Melayu. Catatannya adalah Linus. Maksudnya murid 3F ni untuk bahasa Melayu dia menggunakan kaedah Linus. Okey, dia punya terperinci untuk macam mana lisan apa semua ni akan dibentangkan oleh Ustazah Iman nantilah. Okey, contoh hari Selasa. Hari Selasa bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris kembali kepada kaedah arus perdana. Kaedah arus perdana yang macam kelas Al-Batuta tadi, yang mana pukul 9 hingga pukul 12 adalah lisan bahasa Inggeris. Ada share slide? Tak? Yang lain nampak tak slide? Nampak. Okey. Jelas. Nampak. Okey, kalau untuk arus perdana pukul 9 hingga 12 lisan bahasa Inggeris. 12.30 hingga 10 bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ni dia punya inilah Google Form tadi. Jadi untuk kelas Al-Farabi ni dia lain macam sikitlah. Jadi dia ada dua kaedah penilaian, Linus dengan arus perdana. Okey. Kalau untuk Linus tak ada Google Form. Secara rumusannya untuk kaedah Linus ni tak ada Google Form. Dia hanya ada bertulis dengan lisan sahaja. Tapi kalau arus perdana ni dia ada lisan dan Google Form. Okey, kita pergi slide seterusnya. Saya akan terangkan secara detail lah. Sekejap ya. Okey, ini adalah kaedah penilaian untuk arus perdana. Kaedah PPT arus perdana. Untuk saya ni saya akan sentuh untuk arus perdana. Untuk bahagian Linus nanti Ustazah Iman akan betangkan. Okey, kaedah penilaian. Untuk arus perdana dia meliputi soalan objektif, soalan objektif dan subjektif. Soalan objektif dan subjektif menggunakan Google Form ataupun borang Google lah. Yang mana Google Form tu sebanyak 70 markah. Dan yang kedua soalan lisan. Soalan lisan ni melalui medium Google Meet ataupun mana-mana medium lah yang bersesuaian, yang mana merangkumi 30 soalan. Jadi satu subjek dia punya 100 markah. Ni adalah untuk kaedah pelaksanaan PPT arus perdana. Arus perdana dia ada Google Form dan soalan lisan. Tapi Linus untuk kaedah Linus tak ada Google Form. Okey. Clear, Ana rasa clear kot yang ni. Seterusnya ni soalan borang Google Form, yang mana dalam borang Google Form tu adalah bahagian 1 penerangan, tempoh menjawab 2 jam, tajuk, darjah, apa semua tu. Lepas tu kena masukkan peribadi murid, maklumat peribadi murid. Bahagian ketiga ada soalan objektif, bahagian 4 ada soalan subjektif. Ni kerangka untuk Google Form lah. Dan yang mana
yang penting adalah masa serahan automatik. Maksudnya Google Form tu akan ditutup secara automatik pada pukul 12 malam. Tetapi Google Form tu akan ditutup secara automatik pada 12 malam. Tetapi guru hanya akan memantau sehingga 10 malam sahaja. Di sini ditetapkan pukul 12. Kenapa? Mungkin ada ibu bapa yang bekerja. Pukul 9 baru sempat nak buka. Baru balik kerja kan. 9 anak-anak baru boleh nak jawab. So ada masa lagi lah pukul 9, 10, 11, 12. Selama ada 3 jam lagi tu untuk jawab soalan tu. Sekali jawab hanya 2 jam sahaja. Masa menjawab pada setiap soalan Google adalah 2 jam sahaja. Dan untuk tahun ni tak ada timer macam tahun lepas lah. Untuk tahun ni tak ada timer yang macam tahun lepas. Sebab ada kekangan-kekangan yang itulah. Kalau parents yang lama tu boleh rasa lah apa yang daripada yang tahun lepas tu bila ada timer. Yang tak ada masalah okey. Tapi ada yang beberapa ni ada masalah. Bila submit tak direkod lah apa semua tu. Jadi untuk tahun ni kita tak guna timer. Tapi saya mohon ibu bapa untuk mengadakan timer sendirilah untuk anak-anak. Contoh kunci jam ke, contoh dia start jawab pukul 9. Kuncilah jam sampai pukul 10, 11. Pukul 11. Bila dah pukul 11 tu dia boleh submit lah. InsyaAllah kalau murid-murid besar ni dia faham lah. Untuk anak-anak yang kecil ni kita cuba untuk slot talk dengan dia 2 jam je kita kena jawab. Supaya anak-anak ni dia biasa. Bila nak jawab soalan peperiksaan ni ada masa yang telah ditetapkan. Cuma kat sini sangat-sangat memerlukan kerjasama daripada ibu bapa lah untuk pantau. Hanya boleh menjawab selama 2 jam sahaja. Kalau kurang daripada tu tak ada masalah. Dah siap submit je lah. Contoh soalan tu setengah jam dah siap dah. Submit je lah. Tapi paling lama 2 jam. Okey. Ni okey. Seterusnya untuk berkaitan Google Form lah. Subjektif. Okey, untuk subjek KSSR, murid terus jawablah dalam Google Form tu. Walaupun kena type ikut bahasa tulisan Jawi ke bahasa Arab, dia kena type kat situ. Okey, untuk matematik, jika murid perlu membuat jalan pengiraan dan perlu upload lah ataupun memuat naik dalam Google Form tu juga kena buat macam tu lah. Tapi yang ni akan bergantung kepada guru subjek masing-masing macam mana. Akan dimaklum kemudian lah untuk guru subjek. Tapi setakat ni kalau ada soalan yang ada jalan pengiraan dan perlu ambil gambar dan kena attach picture tu, so kena buat macam tu lah. Biasanya soalan yang ni untuk murid besar lah, darjah 3, 4 dan 5. Untuk soalan arus perdana sahaja. Soalan Linus tak ada Google Form. Okey. Untuk soalan lisan, kalau sebelum ni untuk tahun lepas hanya bahasa Inggeris dengan Jawi sahaja. Tetapi bermula tahun ni soalan lisan untuk semua subjek. Subjek sains pun ada lisan, subjek tajwid pun ada lisan. Okey, jadi maksudnya semua subjek yang ada peperiksaan ada lisannya. Okey. Yang mana soalan lisan ni dibuat dalam bentuk Google Slide ataupun PowerPoint presentation. Sebab tu memerlukan penggunaan Google Meet ataupun Zoom ataupun WhatsApp video call yang mana sesuai lah bagi cikgu. Okey, dia punya soalan kebanyakan untuk subjek adalah 5 soalan sahaja. 5 soalan. Kecuali bagi subjek Imla' dengan Khot dan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dengan Imla' dan Khot dia mengikut dia punya format sendiri. Tapi kalau untuk bahasa Melayu, sains, tajwid, fiqh semua tu, yang lain-lain tu hanya 5 soalan sahaja. Okey. Kaedah pelaksanaan lisan, macam saya bagi tahu tadi lah, Google Meet ataupun mana-mana yang sesuai berdasarkan guru subjek. Dan lebih baik one to one lah. Kalau ada guru yang nak buat secara berkumpulan tu depend kesesuaian lah macam mana cikgu nak buat. Dan masa dia pukul 9 hingga pukul 12.30 hari. Tak lama lah. Mungkin dalam seorang tu 5 hingga 10 minit sahaja ataupun kurang lagi. Sebab setakat yang soalannya dia simple lah. Okey. Contoh lah, ni contoh kaedah pelaksanaan soalan lisan one by one.
Contoh pelaksanaan, guru subjek bahasa Inggeris membuat panggilan dengan seorang murid berdasarkan temujanji menggunakan medium Google Meet dalam satu masa. Ni one to one. Guru akan bertanya soalan satu persatu dan murid akan memberikan jawapan terus. Murid akan jawab terus, dia tak perlu tulis apa. Guru akan memberikan markah terus berdasarkan jawapan murid tersebut. Contoh soalannya, cikgu tu tanya apa nama kamu. So dia jawab terus kat situ dan guru terus bagi markah. Kalau murid tu tak boleh jawab, jangan pula ibu bapa yang tolong terjemahkanlah kalau untuk bahasa Inggeris. Biar je anak-anak dengan guru sahaja yang untuk lisan ni. Okey, kaedah pelaksanaan soalan lisan kumpulan kecil. Ni cadanganlah contoh pelaksanaan guru subjek matematik membuat panggilan kepada murid-murid berdasarkan temujanji menggunakan medium Google Meet bersama 3 atau maksimum 5 orang dalam satu masa. Ni kumpulan kecil lah. Guru akan bertanya soalan dan semua murid akan menjawab di dalam kertas kosong. Di akhir panggilan, guru akan meminta semua murid untuk angkat kertas jawapan di hadapan kamera guru dan guru akan take note lah dia punya jawapan betul ataupun salah. Ni contoh lah. Kalau matematik mungkin boleh buat macam ni lah kalau contoh pengiraan semua tu. Okay. Untuk kaedah semua ni dia bergantung kepada subjek-subjek dan kesesuaian lah. Nanti guru subjek akan maklumlah kepada ibu bapa. Okey, ini adalah contoh kerangka pemarkahan untuk semua subjek lah. Kalau seperti yang kita maklum lah, macam tahun lepas matematik sangat kritikal. Ramai yang tak mampu nak jawab. 2 jam tu tak cukup. Faham? Cikgu faham ada yang bagi tahu tadi. Okey, untuk tahun ni insya-Allah soalannya tidak seperti tahun lepas lah. Jadi dia punya kerangkanya contoh bahasa Melayu, soalan pemahaman 40 markah, soalan penulisan 30 markah. Contoh 40 markah ni mungkin dalam 20 soalan. Satu soalan 2 markah. Ni contoh kerangka dia lah. Matematik pun sama, 40 markah, 30 markah. Soalan lisan 30 markah. InsyaAllah dalam 2 jam tu cukuplah untuk subjek matematik tu. Sebab soalan dia tidak terlampau banyak seperti yang tahun lepas lah. Di pihak Siti Selangor, maksudnya sektor akademik Mahash Siti Selangor telah membuat postmortem lah berkaitan dengan soalan-soalan ni. Ni contohlah sekadar kerangka. Kalau bahasa Inggeris, dia lain. Dia ada reading, speaking, listening, writing. Semuanya 25, 25, 25 jadi 100 markah. Ni contoh kerangka lah. Nanti insyaAllah kami akan bagilah dokumen ni. Okey, seterusnya. Okey, cara install font Jawi ni akan diberi secara dokumen lah nanti ibu bapa boleh tengok. Dan boleh rujuklah PIC-nya nanti kalau ada yang cuba install tak dapat. Nanti boleh rujuk kepada guru-guru Jawi atau bahasa Arab ataupun mana-mana guru yang subjek diniah lah. Okey, ada persoalan tak setakat ni untuk arus perdana sebelum masuk yang bahagian Linus? Tak ada, okey. Okey, saya teruskan kepada kaedah PPT. Kaedah PPT Linus. Kaedah PPT Linus ni akan dibentangkan oleh Ustazah Sabia. Ustazah Iman dah sedia? Ustazah Iman ada? Okey, dah. Dah, okey sekejap Sekejap ya. Bing, sini Bing, tolong aku Bing. Sekejap, saya share slide kan. Sekejap Iman.
Sekejap dia tengah keluar. Tak nampak slide Sekejap Apa pula? Sekejap. Okey. Saya teruskan serahkan kepada Ustazah Salbiah untuk meneruskan untuk bahagian Linus. Okey, baik. Terima kasih. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah seterusnya taklimat bagi PPT Linus. Okay, next. Sekejap dia jam. Okey. Okay, Linus adalah akronimnya literasi dan numerasi screening. Linus adalah merupakan program yang dirangka untuk membolehkan murid memperoleh asas literasi dan asas numerasi di sekolah. Okey, ini 4 subjek utama yang dinilai untuk darjah 1 dan 2 iaitu Bahasa Melayu, Jawi, Matematik, English yang mana terbahagi kepada 2 bahagian iaitu lisan dan bertulis. Okay, next. Okey dah. Okey. Seterusnya 4 subjek utama bagi darjah 3 pula iaitu Bahasa Melayu, Jawi, Matematik dan English terbahagi kepada 2 bahagian juga, lisan dan bertulis. Okay, next. Okay, next. Seterusnya tujuan pelaksanaan PPT kepada murid Linus. Yang pertama sebagai kayu ukur kebolehcapaian murid Linus Riti. Seterusnya untuk dapatan data terkini murid Linus Riti Al-Ghazali. Yang ketiga sebagai panduan pihak sekolah untuk memperkasakan pelan tindakan, terutamanya pelan tindakan PDPR murid Linus lah. Okay, yang seterusnya sebagai panduan ibu bapa untuk mengambil langkah awal tahap penguasaan membaca dan menulis anak. Okay, next. Okay, ada 4 subjek yang dinilai dalam PPT Linus tahun ni. Yang subjek yang pertama itu subjek Bahasa Melayu, kedua Jawi, ketiga Matematik dan yang keempat English. Okay, yang mana subjek yang dinilai ni terbagi kepada 2 bahagian lah iaitu bertulis dan lisan. Okay, next. Okay, kaedah pelaksanaan PPT Linus yang pertama, next. Okay, yang pertama untuk pelaksanaan PPT Linus bertulis. Okay, next. Okay, pelaksanaan PPT Linus bertulis. Okay, medium yang digunakan adalah Google Meet ataupun Zoom. Dalam kumpulan kecil, anggaran masa yang kita peruntukkan 1 jam untuk satu kumpulan kecil.
Okay, next. Okay, yang seterusnya proses bertulis PPT Linus. Okay, ini adalah proses bertulis. Yang pertama, soalan akan dipaparkan pada skrin. Seterusnya, murid perlu menyediakan kertas kosong untuk menulis jawapan. Seterusnya, guru membacakan soalan dan murid perlu menjawab soalan di dalam kertas tersebut. Seterusnya, murid menyerahkan gambar tugasan tadi atau jawapan tadi sesegera yang mungkin setelah sesi tamat. Okay, next. Okay, seterusnya pelaksanaan PPT Linus Lisan. Okay. Okay, untuk pelaksanaan PPT Linus Lisan, medium yang digunakan juga sama iaitu Google Meet dan Zoom dalam secara one to one. One to one lebih baik. InsyaAllah akan dibuat secara one to one. Masa yang dianggarkan dalam 15 minit seorang murid. Okay, next. Okay, seterusnya tindakan ibu bapa sepanjang proses PPT Linus. Yang pertama, murid perlu bersedia lebih awal. Mohon ibu bapa untuk pastikan anak bersedia lebih awal 10 minit sebelum. Seterusnya, murid perlu mendengar arahan guru. Mohon ibu bapa untuk memastikan anak mendengar arahan guru lah. Mohon bantuan ibu bapa. Okay, seterusnya tertib. Okay, murid perlu duduk tertib, duduk dengan tertib dan sopan. Yang paling penting sekali pakaian murid lah. Mohon ibu bapa untuk pantau anak supaya duduk dengan sopan dan menutup aurat. Okay, next. Okey, seterusnya tarikh pelaksanaan adalah sama seperti PPT Arif Berana iaitu pada 21 Jun. Okey, next. Okey, sebarang kepada ibu bapa sebarang masalah atau persoalan boleh maklum kepada pihak sekolah ataupun boleh direct dengan saya sendiri. Okey, next. Dan akhir sekali, saya ucapkan selamat maju jaya buat semua murid Siti Al-Ghazali dalam menghadapi PPT pada tahun ini insya-Allah. Wallahualam, itu saja dari saya. Saya serahkan semula kepada pengurus di majlis. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Iman. GB ada apa-apa lagi nak cakap? Kepada soalan Ustaz. Okey, kita buka kepada soalan sikit sebelum kita menamatkan program kita pada hari ini. Okey, boleh tanya soalan? Okey, kalau nak tarik pun boleh. InsyaAllah. Okay, ada soalan tanya, soalan exam hanya boleh sekali jawab sahaja. Ya, kalau Google Form tu hanya sekali jawab sahaja. Contoh, dia dah jawab pukul 12.30 tu, dah submit dah pukul 1 ke 1.30. Maksudnya dia dah complete lah, maksudnya dia jawab tu dah complete. Jadi guru subjek akan ambil yang kali pertama sahaja. Tetapi kalau contoh murid tengah jawab, tiba-tiba laptop mati ataupun tiba-tiba black out, tak ada apa ni kan. Jadi boleh maklum kepada guru subjek lah untuk memaklumkan kekangan yang telah berlaku. Tak adalah kami kejam sangat, tak bagi ambil balik, tapi kena maksudnya alasan tu munasabah lah, bukan saja-saja nak ambil balik sebab yang pertama tu dia tak boleh jawab full. Jadi dia nak jawab kali kedua, tak boleh macam tu lah. Jadi anak-anak yang besar ni dia faham lah benda-benda tu.
Kalau ada masalah je berkaitan Google Form apa semua, boleh PM guru subjek lah untuk memaklumkan. Jadual sewanya bila insya-Allah akan disiapkan dokumen tu, dokumen untuk PPT lebih kurang macam mana PDPR hari itu, hari Isnin lah. Isnin kita akan belas lah nanti. Sebenarnya tanya kenapa okey. Ada soalan lagi ni. Okey, ada soalan. Kenapa ada perbezaan Linus dengan perdana antara kelas? Okey, seperti mana kita tahu, sekolah mana-mana pun ada murid yang dia laju, ada murid yang perlahan. Okey, untuk di sekolah Al-Ghazali lah, untuk di Al-Ghazali sendiri, ada murid darjah 1 dia tak boleh membaca langsung. Tak kena huruf pun. Jadi kami terpaksa buat streaming lah. Maksudnya kita panggil asing ke kelas juga macam tu. Kalau ikutkan untuk pihak kementerian tak ada streaming tu kan. Tak ada, screening tu tak ada. Tapi kami ada buat screening dan kami buatkan macam tu lah. 1F ni golongan tak adalah satu kelas tu yang tak pandai langsung. Dia ada seorang dua je tapi sebab dia dalam kategori yang sama, jadi guru ni tak boleh dah pergi laju kelas tu. Dia maksudnya kena sama rata lah supaya yang perlahan ni dia boleh belajar juga, yang sederhana ni pun boleh ikut juga. Sebab tu ada perbezaan untuk antara Linus dengan perdana, tapi dia bukanlah semua subjek. Kalau tak sempat dalam masa 2 jam, soalan auto submit ataupun tak. Dia tak ada auto submit untuk 2 jam. Cuma pihak sekolah berharap kalau boleh 2 jam tu adalah masa untuk submit lah. Maksudnya ni saya serahkan ke atas kejujuran murid tu sendiri, terutama murid-murid yang besar ni, darjah 3, 4, 5, yang dah besar ni dia dah tahu. Darjah 1, 2 mungkin dengan pantauan parents lah, ibu bapa. Bila dah habis masa 2 jam, kena submit. Tapi nak submit tu dia wajib jawab semua. Jadi mana-mana soalan dia tak sempat nak jawab tu, dia boleh tulislah apa-apa yang maksudnya kena tulislah. Kata soalan yang dia tak boleh jawab tu, tulislah apa-apa jawapan. Kalau kita kan, kalau zaman kita dulu tembak je lah soalan tu. Kalau ni, tapi kalau bersemuka boleh je dia tinggal. Tapi untuk Google Form ni, dia tak boleh tinggal. Dia sebab dia request sebagai wajib jawab. Tapi kalau untuk anak-anak Linus tak ada masalah sebab dia tak ada Google Form tu. Ni untuk arus perdana. InsyaAllah untuk arus perdana ni okey lah. Masa tak boleh jawab dia soalan. Okey. Betul, yang ni pernah kena anak dah jawab soalan masa submit tak boleh. Maksudnya dia jawab 2 kali tapi tak disubmit. Tu masalah server lah. Sebab kita guna extended form, nama dia extended form yang mana dia auto submit 2 jam. Bila dia tak tekan submit, kami tak ada rekod lah yang dia jawab. Sebab tu di peringkat Siti Selangor menetapkan kita tidak guna software extended form tu. Yang mana auto submit 2 jam. Okey. Tapi memerlukan inilah pantauan guru lah. PPT merupakan salah GPT. Okey, untuk anak-anak yang darjah 3, 4, 5, soalan menggunakan silibus PSRA, bukan UPKK. Untuk PPT ni menggunakan silibus JAIS. Okey, jadual exam, okey, dia akan clash lah. Jadual akan clash sebab dia serentak sama. Darjah 1 hingga 5 hari Isnin semua bahasa Melayu. Jadi contohlah pukul 12.30 adik dulu jawab, pukul selepas tu kakak pula jawab. Maksudnya susu-susu macam tu lah. Tapi kalau ada masalah apa-apa yang macam tu, boleh PM guru subjek lah. InsyaAllah guru subjek boleh boleh bicara guru subjek lah untuk macam mana nanti. Terutama yang ada 3 beradik. Faham ada yang 3 beradik tu. Okay, Ana rasa tak ada kot soalan setakat ni. Ada lagi? Seminit. Ya, subjek exam ikut hari, ya. Betul, ikut hari lah. Isnin, bahasa Melayu, bahasa matematik dan seterusnya. Sama sahaja jadual harus perdana dengan Linus, cuma kaedah dia sahaja yang berbeza. Okey, ada lagi? Tak ada. Ana serah pada Tamizi. Okey. Anda rasa tak ada dah soalan lebih kat ibu apa. Kalau ada apa-apa boleh contact lah guru kelas masing-masing untuk menanyakan soalan. Okey, untuk terakhir peringatan sikit sebagai incah untuk
imunisasi esok tahun 1. InsyaAllah sila datang pada waktu yang ditetapkan. InsyaAllah Siti Al-Ghazali diberikan masa 2 jam. Jadi pihak sekolah